Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah khail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulih karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan saya kasih Tuan Mahfuz Umar, Tuan Guru, dan yang berhormat pimpinan PAS, Ketua dan Pimpinan Keadilan, Gerakan DDIP, Saudara yang hadir, sekian. Kita bersyukur kepada Allah SWT, dan saya tengok sambutan syarikat Kedah. Kita pokok senang terutamanya begitu baik. Ini satu petanda baik, karena ini juga tanda yang kita saksikan di mana-mana yang disebut kebangkitan rakyat. Saya selalu suka ulang istilah kebangkitan rakyat ini, kerana istilah ini dipopularkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab terbaru dia Thawrah Sya'ab. Dia tak kata ini fenomena kebangkitan Arab itu sebagai sesuatu yang khusus Arab. Dia tidak berlaku kerana parti, kerana individu. Dia berlaku kerana kesedaran rakyat untuk perubahan. Ya. Dan kesedaran itu dia selalu rumuskan, dan saya ambil kesempatan itu rumuskan, untuk apa kita bangkit, untuk apa kita berhimpun. Hurriyah, untuk bagi hak kebebasan kita dikembalikan. Untuk apa? Wal izzah, untuk bagi kecemerlangan, kebahagiaan, kebaikan kepada kita. Wal karamah, untuk angkat derajat kemanusiaan berdasarkan firman Allah, laqad karramna bani Adam. Untuk apa lagi? Untuk kita jadikan kuasa politik itu tempat kita laksanakan wal adalah, keadilan. Bukan untuk tempat memperkayakan kelompok kecil. Bukan kuasa untuk kita angkuh dan zalim. Bukan kuasa itu untuk kita gunakan media menipu ikut sesuka hati. Maka ini kesedaran kita. Jadi bila Datuk Mahfuz umpamanya menjelaskan isu, sebenarnya dia cakap soal islah masyarakat. Kita nak bawa perubahan. Ada orang kata ini peralihan kuasa, perumahan menteri besar atau kerajaan atau Perdana Menteri. Saya kata tidak. Jangan kita harapkan dan bayangkan kerajaan baru Pakatan Rakyat ini sekadar peralihan kuasa. Dia mestilah ada niat ikhlas al-amal lillah yang lebih daripada itu. Kalau kita nak tanam di setiap orang yang diberi amanah itu, bahawa ini adalah kuasa untuk robah sistem, mencapai apa yang disebut dalam Al-Quran, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Maknanya kita semua ada cita-cita yang tinggi. Dan kita akan dipersoalkan. Bila kita cakap soal rasuah, soal penyelewengan dari Datuk Mahfuz berulang, saya duduk. Orang tu nak duduk pun duduk. Tanya banyak. Dapat memang putih kacang pun, kacang apa dia bagi. Kacang apa dia bagi. Saya tak bayar dia bagi itu. Tapi saya tengok, kerana saya nak tengok juga bagaimana reaksi orang rakyat dengar. Dia dengar dengan harapan. Betul kita kadang gurau, kita tinggi nada. Tapi orang dengan harapan. Bukan kerana kita bagi uang, beri ke, bagi minum, kata. Tapi orang harapan. Cukuplah lama puasa, kita nak bawa perubahan. Saya tak kata mudah. Kerana saya tengok dan belajar juga pengalaman daripada kawan-kawan kita di dunia Arab sendiri pun. Saya seperti saya tahu, beberapa kali saya ke Turki dan baru ni yang pernah juga dijemput oleh Syekh Rashid Al-Nusi, Ketua Gerakan Islam Indonesia, yang dia ceritakan masalah bila kita ambil kuasa. Kerana orang yang rasuah dan zalim itu tak mudah melepaskan. Ini kita saksikan bagaimana Datuk Seri Najib, Nurdin dan juga Dr. Mahathir, kawan lama saya. Nampak ada lemah cukup.
Dia kawan lama saya, tapi dia beradik mampus. Ya? Tapi kita kena faham. Cuma kita doa bagi mereka ini juga ada kesetaraan. Mereka kan terlalu takabur. Dia masalah orang ada kuasa, dia jadi mustahil diri. Seolah-olah orang rakyat ni bodoh semua. Yang saya tekankan ini karena saya yakin ada kesetaraan daya. Sebab itu saya mula tadi membaca tentang risalah Muhammad SAW, kerana kebetulan kita masih lagi dalam masa sambutan hari kebetulan Nabi Muhammad SAW. Kita kagum jadikan Rasulullah itu sebagai model par excellence termurni di kalangan semua manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Karena keturunan, karena kuasanya, karena mungkin dia ugut atau beli-beli, karena rupa barang, karena pengaruh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena karakter, karena integriti yang kita rumuskan dalam istilah Islam akhlak, dalam istilah sekarang digunakan moral and ethics, tapi akhlak itu istilah yang lebih mencakupi. Kita lihat kekuatan pribadi, kita bisa hasilkan di kalangan kita pimpinan yang mesti pertahankan prinsip akhlak. Dia tidak mudah ternoda kerana kedudukan. Dia tak ubah. Sama ada dia itu seorang yang dulunya ya baik panduan ataupun petani ataupun guru, dia tidak ubah sikap dan pendirian bila dia pegang jabatan yang tinggi. Karena dia harus mewakili hasrat mereka. Ini sebabnya mengapa kita mulakan tadi dengan sedikit menceritakan tentang risalah rahmatan lil alamin. Inilah message rahmat kepada sekalian alam. Saudara, apakah UMNO itu nanti belajar dari pengalaman ini? Saya berbeda dengan kawan-kawan kita ramai nampak. Saya pernah sama, saya tahu. Saya kenal mereka. Dan saya tidak ada perasaan musuh pribadi. Ini kalau ada yang tak mawas saya, dia ada kuasa saya. Yang kena terkadang saya. Yang masuk penjara saya. Yang habis pencen-pencen saya. Yang kena telanjang saya. Yang marah dia. Tak penyakit ke? Saya tak okey. Saudara, sebabnya takut kehilangan kuasa. Dia rasa kerana dia zalim hantar kita ke penjara, dia kata lepas ini saya masuk penjara. Tak ada mana boleh. Aku tak mau sentuh kamu pun. Ya. Umur dia 87. Saya masuk dalam penjara pun orang marah saya. Saya tak ada niat langsung, terlibat langsung nak dendam kesumat itu. Kerana saya tidak fikir orang bagi mandat dekat saya untuk dendam. Tapi saya nak bagi tahu, wang yang dicuri, harta yang diambil, tanah yang dirampas, wang lembu yang kamu ambil daripada penternak, wang tanah 200 ekar yang bagi ketua wanita UMNO sama bawa ini. Saya nak bagi tahu, kami akan ambil balik dan serah kepada negara dan kerajaan. Mana boleh kita anggap harta ini harta pusaka makpak mereka. Kontrak Petronas sekarang 10 bilion semua kalah dia. Dia pernah saya Petronas 10 bilion. Anak kita kerja pun tak ada. Keluar UATM kerja tak ada. Kalau dapat kerja 1,100 ringgit. Anak dia 10 bilion. Lalu bila ada main, cium tangan. Orang kedua orang tak pakai. Ya. 10 bilion ringgit kontrak sudah. Apa istimewanya? Tak ada anak muda yang sedih, tak ada accountant, tak ada engineer, tak ada mining engineer, tak ada petroleum engineer. Ada. Macam tak boleh jalan? Sebab kuasa itu dipusatkan kepada ketua-ketua yang niatnya itu untuk memperkayakan diri dan keluarga. Tetapi yang lebih parah, dan saya sebagai seorang yang biasa kenal dengan dia, kenal dia, dan baik dengan dia, saya rasa sedih. Umur 87. Munawar
awam terbesar di Asia Tenggara. Dan tak ada Ustaz UMNO besar dan kecil yang berani pukul. Kalau silap kita gigit, amboi. Tak silap pun peras sama. Utusan keluar aja betul tak betul dia kau, semua dia goda. Yang kehilangan awak, syarikat awak terbesar di Asia Tenggara dikuasai oleh keluarga Dr. Mahathir. Kamu cakap apa? Lagu ni layak jadi orang. Pilih orang. Orang miskin, budak rendah, orang rendah darjat dia, kamu kecam habis-habisan. Jaga akhlak kamu. Orang mati, rompak sana pun. Ya. Saya dah begitu. 2009, sudah tahu. Saya heran. Orang lu tak kan suara. Pasal apa? Agak boleh dihalalkan. Boleh orang Islam kuasai syarikat Arab terbesar. Terbesar. Bukan syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara San Miguel. Berapa banyak dia beli? Harga 2,9 ribu juta ringgit. 2,9 bilion ringgit dia beli di atas nama Mirza Tun Dr. Mahathir. Adiknya nak jadi bersabda. Nampak? Majulah San Miguel boleh kau menang. 2,9 bilion ringgit. Saya nak tanya, pertama, beli syarikat awak orang Islam itu haram. Baik. Kedua, wang 2,9 bilion ringgit itu dari mana? Macam mana boleh banyak sekali duit sama ribu juta ringgit kamu pegang? Gaji Perdana Menteri, elang doktor rumah klinik, boleh dapat bilion ringgit. Ini masalah kita. Sebab itulah dia tidak ada. Umur 87 bukan masa untuk zikir dan ibadat, tapi mesti saya tak pertahankan puasa dan harta. Tidak ada bahan. Dan kita jangan terpengaruh. Saya tengok ramai orang mahasiswa. Ramai dia yang ada malam ni. Ramai mahasiswa yang dia tak tahu sejarah. Dia tak tahu sejarah. Kerana dia belajar daripada pensyarah-pensyarah atau sebahagiannya sebagai kecil. Ada yang baik pensyarah profesor dan profesor kantor. Dia mengesahkan. Sudah, karena ini propaganda dibawa supaya kita benci. Isu dah tak diterangkan. Rasuah untuk. Yang saya sebut tadi, saya tak tahu bagaimana mahu sebut. Baru ini kita bongkar bawah kipak 200 ekar tanah diluluskan oleh Hertoyo kepada Ketua Wanita UMNO Selangor. 200 ekar tanah mahal, harga dia 100 juta ringgit. Senang-senang. Ketua Wanita UMNO Malaysia 265 juta lembu. Ketua Wanita UMNO Selangor 200 juta tanah. 200 ekar tanah. Bila bagi tanah tu, orang tanah bawa kabinet Datuk Seri Najib guna kuasa dia sebagai Perdana Menteri Keuangan, luluskan, ambil wang lembaga tampung angkatan tentera, bagi 200 juta kat Raja Rupiah Ketua Wanita UMNO Selangor. Ini ada bukan tentera. Sokong UMNO ni. Apa yang dapat RM5,000 niaga pun susah. Kalau dapat taksi, driver taksi nak dapat permit pun susah. Ketua Wanita UMNO Selangor bila yang dia jadi tentera? Tentera Wataniah apa tak? Kenapa boleh dapat 200 juta wang lembaga tabung angkatan tentera? Ini masalah. Sebab apa? Arrogance of power. Ada kuasa. Siapa berani soal? Siapa akan tanya? Media mana yang akan hebat? Utusan nak lapor? Tiba-tiba nak lapor? RTM nak lapor? Tidak. Jadi kami buat apa yang kami suka. Rompak sebanyak mungkin. Sudah patut ada merasa malu. Lalu ke kampung, tengok bekas tentera hidup. Kemudian tengok Ketua Wanita UMNO Selangor dapat 200 ekor, campur lagi 200 juta ringgit, duit lembaga tabung angkatan tentera. Kita patut rasa malu. Ini tak ada pada pimpinan UMNO. Dan bertanya satu sebab, mengapa kita harus gulingkan UMNO? Karena mereka tidak rasa malu bila hak rakyat dirompak dalam
Nama saya disebut 298 kali. Ada perwakilan hari akhir yang kita dah sebut 298 kali, dia boleh lengkap 300 kali. Maknanya kasih mereka kat saya tak habis. Baik, habis tu Datuk Najib, Muhyiddin Yassin, semua pimpinan UMNO nyanyi lagu Hero Tata Negara. Anak kecil main Nabi. Maksud dia apa? Orang Melayu sedih menangis. Kita tak tengok, tapi tengok dia jadi jauh dengan Azizah daripada di airport lalu. Kita semua menangis. Kita pasal apa? Kita menangis. Siap lah. Dulu orang tua teriak dalam televisyen. Saya kata, mungkin kali ini nampak dia pun tahu Perhimpunan Agung UMNO terakhir sebelum kalah pilihan raya mendatang. Tapi orang kata, lepas menyanyi, cerita lagu apa? Lagu anak kecil main Nabi. Maknanya, sedih kerana kuasa Melayu akan hilang. Sedih kerana hak Melayu dirampas oleh orang bukan Melayu, khususnya Cina dan India. Jadi dia alih mana? Apa dia lagu sini kata? Anak kecil main api. Kira mana? Anak kecil main api. Cerita secara Melayu. Nenek moyang kaya raya, terbakar seluruh harta benda. Mana nenek moyang kita ni kaya raya, Melayu ni. Terbakar habis harta benda. Sebab apa? Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Air mata darah bercampur penuh keringat, bumi yang kita pijak ini, yang Melayu punya, telah dirampas milik Cina dan India. Sudah, ini dia nyanyikan. Sudah, tidak tahu. Duit lembu ni siapa ambil? KEF ni syarikat mana? Tanah balak yang hilang ke Tuli Mekah siapa ambil? Tanah Rizab Melayu yang lepas ni siapa buat? Tapi milik orang. Ditanam rasa seolah-olah kita ini miskin kerana Cina. Yang heran, ada wakil MCA boleh tepuk tangan nama. Bangang tak faham maksud. Sebab itu saya ubah sini kata itu. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik kuning. Itu sebenarnya, ya, apa yang tidak? Siapa saya kata dulu? Saya terang dulu, elektrik. Siapa dapat? Genting ada. Toke judi diberi genting sanyet. Genting sanyet ini syarikat elektrik yang diberi kepada toke judi. Mana? Satu lagi. YTL, York Tangley. Daripada Pakar Terengganu National Grid sampai ke Pasir Gudang, Johor. Beli minyak, beli gas daripada Petronas harga murah, diskaun. Jual ke TNB harga mahal, untung bilion. TNB terpaksa jual kepada rakyat kadar elektrik yang meningkat. Yang tu yang TNB itu sibuk mau ditukar tak kita, yang bayar kita, yang untung kau ni. Syarikat ketiga, adik angkat Dr. Mahathir Ananda Krishna. Okey, judi terkemuka juga, Tanjung. Syarikat Substate yang judi terkenal. Dia dapat PD Power. Bilion untuk daripada elektrik dengan kadar yang meningkat untuk. Dan yang keempat, Malako yang akan dikuasai oleh Tan Sri Senaka. 4 syarikat subsidi kerajaan 10 bilion ringgit. Kadar elektrik meningkat. Sudah kurun kuasa. Kita minta di parlimen berulang kali uji semula syarat. Yang untung tak apa. Mana syarikat besar tak untung? Tapi jangan untung berbilion ringgit. Kita kena bayar. Dan sekarang TNB tukar mereka dengan peningkatan kadar bayaran elektrik. Kita tahu. Sudah. Ini diteruskan, ini rompakan mengikut peraturan dan perswastaan. Bila kita tanya, habis harta kita. Siapa yang bagi? Kita bagi. Kuasa UMNO yang bagi.
Lihat umpamanya kalau sebutkan Sri Mukhtar tidak tahu semua. Betul, ada dibuat sikit sebanyak kebajikan. Tapi mana ada satu negara di dunia? Saya tanya di parlimen. Saya tanya Datuk Seri Najib, Menteri Kewangan. Tanya dia. Itu mampu tak boleh sebut nama dia. Zoom, dia sebut. Dia pernah ada. Tak pernah jawab. Sekali dia ada, itu mampu ingatkan. Pasal datang kuasa kabinet, skim gaji. Penjelasan gaji. Itu soalan saya. Saya tanya, yang awak Perdana Menteri, saya minta penjelasan ini. Saya tanya, kenapa itu bila untuk mampu pokok senang bagi dia ada ke? Saya tanya, pasal bagi apa dia buat? Nanti kamu dia buat, dan orang di sini tarik balik. Orang di sini buka balik. Dia macam tu, dia tak ada ketegasan. Dia tak ada. Dia tak boleh memimpin ni kita berani, kita tegas. Jadi bila dia tarik balik, bila itulah tak relevan. Dan kita dah tolak cadangan dulu. Untuk mampu bangkit dari elemen pokok senang. Dia kata, bukankah yang pengurusinya itu Perdana Menteri? Perdana Menteri yang mengurusi. Dia nak salahkan pegawai itu siapa? Dia menekan dulu, turun balik, keluar dari dia. Yang turun dengan pokok senang. Sebab itu saya hormat itu Mahfuz ni. Di antara ahli parlimen yang pintar dalam patahkan hujah UMNO Barisan Nasional, ahli parlimen pokok senang. Dapat saya sebab selepas lagi saya bukan dia isu kalau dia bawa macam AES dulu yang apa yang kereta sama Eko dia ambil cara terperinci betul-betul. Dia dapat maklumat terperinci. Dia bahasnya kena ada maklumat. Dia tanya dia orang tu. Dia cakap si dia marah orang kan. Dia ni memang dia ni biur. Dia zina. Dia liwat. Dia tu juga. Dia nak hujah tak boleh. Saudara Mahfuz ni apa dia buat? Dia ambil bahan. Baca dengan teliti. Siap hujah bila bahan memang KO lah. Menteri. Itu memang. Sebab tu kalau Pak dia pegang tu saya biar pegang dia. Beri pengangkutan menjadi buat ya. Baik, saudara. Saya sebut berita sejarah. Ada orang kritik saya. Dia pun hantar orang kita kata apa? Saya buat kritik dalam Melayu. Saya kata betul. Tapi saya tanya Najib, ada tak negara di dunia, seluruh dunia, kamu bagi bersatu syarikat yang kuasai semua. Beras, dia. Gula, dia. Kereta api, dia. Proton, dia. Lapangan terbang Sinai, dia. Pelabuhan Nopinau, dia. Kedua dulu dia. Puspakom, dia. Bos, dia. Saya kata, apa dia negara? Yang saya kata Najib, yang kamu takut sangat seorang nama saya tanya ke siapa? Semua dia minta kamu bagi. Satu orang. Hutang dia. Liability dia. Daripada bank. 50 bilion ringgit. Sudah ada segi ekonomi. Saya tahu ada persoalan yang dibangkitkan oleh Governor Bank Negara. Mengingatkan Menteri Kewangan. Masa itu hutang dia 38-40 bilion ringgit. Dia bahaya kepada ekonomi negara. Saya nak beritahu, pemimpin UMNO dia tak peduli. Dia cuma ada orang yang ada kepentingan berkaitan. Mana boleh seorang manusia dia pandai semua. Kereta api, kereta, pos, pelabuhan, lapangan terbang, semua dia suara. Sebab saya percaya ada cara. Seperti mana IPP yang saya sebut dalam kuasa tadi, tanya Dr. Mahathir, pasal apa dia luluskan begitu rupa. Yang ni tanya pula kepada saya. Kalau dia ambil ni gula, harga gula turun atau tak naik, tak apa tu. Bila dia ambil, hidup layu. Bila naik gula, layu bayar. Yang Pernas ini satu cerita yang saya cukup halal. Pertama swasta kan. Bahawa pemimpin UMNO untuk jual kepada saya Mukhtar. Dia untuk 40 juta, 50 juta. Duit menanam padi. Hampa nak kaya, tak ada salah. Tapi yang macam kedarah orang-orang aku yang miskin menanam padi. Yang tu yang saya lawan. Happy. Betul.
penanam padi yang sokong mana? Ambil sebut-sebut menteri dengan hutan ambil gaya tu. Baik. Itu yang saya sebut tadi Permas. Kemudian saya Mokhtar ni ambil syarikat ini, jual 30% kepada syarikat di Hong Kong, syarikat Cina di Hong Kong. Dia untung ratus juta ringgit. Saya nak tanya, kamu meniaga kamu untuk saya tak gaduh. Tapi pasal apa nasib menanam padi 4 tahun yang sudah ada perubahan? Ada meningkat berapa ratus ringgit sebulan? Tak ada. Jadi ini sudah isu yang kita kena bangkitkan. Kalau orang kita rasa ini yang kita dapat, alhamdulillah, betul. Tak ada pergaduhan kita, tak ada pertumpahan darah. Ada yang positif. Tapi saya nak beritahu, cukup dengan orang Pak. AES, ini pakar sekali lagi lah. Jalan raya memang saya tak sentuh, ini memang kerja portfolio ni. Berapa saman dia lagi? Yang paling akhir berapa bagus? Pak Abdul Baba itu dia sama AES. Pak Abdul, saya nak tanya tu, masih beri dia jawab. Tak boleh jawab, dia tukar portfolio. Saman AES dia dah 400,000 lebih. Satu saman 300 ringgit. Kali 400,000 berapa bilion. Syarikat mana dapat? Syarikat UMNO. Saya nak tanya, polis yang ramai tak boleh buat macam ni? Kalau tak pandai, bagi kursus. Tak ada tahap profesionalisme, tingkatkan mereka. Saya yakin polis boleh kendali trafik ni. JPJ boleh. Dan beban rakyat pun boleh dikurangkan. Tetapi kerana tamak haraba ini, nak jaga kroni, inilah saya. Menteri-menteri, gaji kita tahu lah RM80,000 sebulan. Lepas dari itu, anak-anak gaji baru didedahkan. Kepentingan syarikat baru didedahkan baru dalam seminggu. Anak yang boleh jadi 100 juta kontrak kerajaan. Anak nongcik, Menteri Persekutuan, 40 juta ringgit, wang, tender wang, projek beliau, kementerian beliau. Berapa banyak beliau, ramai beliau, dia tak dapat projek, tak dapat kerja. Anak menteri, dah nampak. Dia kata, duit begitu banyak, anak boleh dapat senang-senang, 40 juta ringgit kontrak. Dan tak boleh, mana ada negara yang demokratik, yang ikut undang-undang dan peraturan, menteri boleh beri anugerah ke anak dia. Yang kes saya nak jadi dengan keluarga dia 265 juta itu, 56 juta itu hanya satu contoh saya. Saya kata, bila Raja Rokeah dapat tanah 2007, kita tak tahu. Terdedah bila India Dipak kawan Rosmah Najib ini, dia berkeliling di mana? Dia dedahkan. Baru datang sekali, cek dari file, banyak betul. Tahan tak boleh dapat, Datuk Najib sokong. Ambil duit FTA. Oh, dia kata, berapa puluh bilion yang dia ambil. Sebab itu saya kata, dia kena buat. Saya nak tumpukan bagian akhir. Apa yang kita nak buat? Ini penting. Sebab itu, pakatan dalam pas keadilan negeri ini kena buat. Yang mampu dia buat ini apa dia? Betul-betul mahal saya kata. Ini pas ni dah tak perlu Islam lah. Kemudian Aziz tak perlu agama lah. Dia kira lebih baik dengan DP. Anwar semua ke hari ini akan jual negeri dekat China. Dr. Mahathir kata kalau Anwar dia Perdana Menteri, dia akan jual negeri dekat China. Datuk Najib sokong kenyataan dia. Ya, Anwar akan gadai negeri daripada DAP. Itu saja model. Dia jawab, isu kita bangkit, kita tak jawab. Yang dia mampu support daya. Selangor, pipe bocor. Di Johor tak pernah bocor. Di Perlis tak pernah bocor. Semua negeri ada yang elok, lekan Selangor. Kerana itu serang Selangor. Selangor ni negeri kaya. Tapi di Parlimen baru ni ada ahli Parlimen di dulu, ahli bahasa nasional. Dia bangkit kebetulan, saya dah dalam Parlimen. Saya dah tahu, saya dah dalam Parlimen itu. Nampak dah. Masa di dulu cakap, dia kata, Tan Sri Speaker, kami di Bintulu mau terima kasih kepada ini Kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan yang
Dan ini kejayaan Barisan Nasional. Cuma satu masalah, Tan Sri Speaker, air belum ada. Baik dia pasang Elo. Tapi ada keluar TV kan? Ada keluar utusan? Macam tu masalah kita. Ada sedikit masalah tu ada riuh nasional. Kerana media dikuasai. Sebab itu saya mulakan tadi dengan kitab Thawrah Sya'ab Khardawi. Dia mula dengan hurriyah. Lagi tak ada kebebasan. Lagi begitulah terang-terang ayat itu. Sebab itu saudara, saya yakin, InsyaAllah, kalau orang tanya, macam tu Goni Aziz, beritahu tadi. Cium dia dengan rasa bunyi terharu sikit, dia kata, ini masa saya tengah hadapi tuduhan di Tan Musafar. Dia kata kalau salah-salah orang, gelap. Kalau tak situ, dia kena hari-hari saya kena. Dan ini siapa? RTI. Suruhanjaya bawa teman dia tanya, Tuan bertanya, ya bukan saya ni, Anwar Ibrahim. Kemudian Choi Soleh, masa IES, saya dipecat, masuk penjara 98. AES ni diluluskan ke sudah. Jadi Choi Soleh orang tanya ni, AES disyakat ke mana ni? Ya, dia ada kaitan dengan Anwar Ibrahim. Bangga sungguh. Tapi tak ada masalah lah, memang peranan mereka. Tapi sudah saya beritahu, ini saja yang dia mampu. Dia nak hujah, dia jawab. IES jawab, dah. Ini yang saya katakan soal kroni, soal harta hadapan lagi. Dia kata, sebab kita tolak dasar Melayu. Saya kata, dasar Melayu sekarang ini untuk siapa? Syarikat mana dapat? Untuk rakyat. Kita buat macam dasar pendidikan kita. Pendidikan kita ini sama dengan kadar. Kita dasar pendidikan ada dasar di rumah. Pendidikan ini kalau semangat hadis Nabi Muhammad SAW, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia mesti membentuk adab. Mesti tingkat ilmu memperbaiki akhlak. Tak boleh lagi. Jadi bertanya, macam tu Goni Aziz kata, hamba dan perjuangan Islam sudah melepas lama dah. Tapi belum pernah hamba rasa seperti mana sekarang ini. Hamba yakin insyaAllah kali ini kita boleh tawar kepercayaan. Cuma dia nasihat supaya kita kuat, jaga kesihatan dan istiqamah dalam perjuangan. Supaya kita faham. Tapi tanya, untuk apa kita berpuasa? Saya berulang, kata apapun, hasil minyak satu tahun berapa? 80 bilion ringgit. Hasil kelapa sawit satu tahun berapa untung? Kataan 80 bilion ringgit. Tahun sudah 70 bilion. Maknanya satu tahun. Kalau saya kira cukai lain ni, cukai minyak dengan kelapa sawit dua ni, 150-160 ribu juta ringgit setahun. Maka hari ini kita menang, esok akan jumpa bagi 24 jam insyaAllah kita turunkan harga minyak. Kedua, yang segera, ini soal pendidikan percuma. Apa yang saya ungkapkan sebagai democratization of access to quality education. Apa masalah? Masa saya Menteri Keuangan, di mana Perdana Menteri, saya pergi hantar Nurul Izzah ke Universiti Petronas. Bila sampai, karena dia dapat di antara pelajar terbaik di Islam. Sampai, daftar, nak bayar, apa yang bayar? Dapat, dia sesuai. Baik. Saya tanya, Izzah, kita pun, tak pun. Jadi saya beritahu pendaftar, tak pun, tak bayar pun. Di mana Perdana Menteri, dia dapat begitu. Karena sistem yang begitu ubah. Sistem negara itu memihak kepada yang berkuasa. Jadi saya tanya dia, anak petani kita semua dapat? Mungkin dia buat permohonan, kita interview kalau kena interview dulu. Anak orang keluar minyak ni kita getih. Dia kalau dia pohon kita terima. Dia anak Ibrahim di Perdana Menteri dapat otomatik. Saya kata
Pada masa itu, saya tolak beasiswa. Saya syukur kepada Allah Ta'ala. Saya tak melakukan kesilapan. Saya orang pertama yang menolak beasiswa Petronas untuk Nurul Izzah. Karena saya kata, saya malu sebagai seorang menteri dan Perdana Menteri nak ambil beasiswa padahal orang miskin banyak tak dapat. Kalau tak kerja akan ambil, mampu itu sampai setiap hari keluar beasiswa. So, sebab itu saya tahu anak orang kampung mengaji lulus kerja tunggu 6 bulan tahun tak dapat lagi. Dah dapat yang bayar hutang. Bila lah nak bagi selesa sikit hidup ibu bapa dia. Nampak masalah. Maka sebab itu kita ambil keputusan dalam surat Tuhan Awang pas Aziza Keadilan isian dalam DAP, kita kata tahun ini kita perintah, tahun ini juga kita batalkan PTPTN dan semua hutang. Bapa, benda RM1,000, bukan beri RM500, bukan RM100 banyak lesen dah. Itu saja minyak dengan PTPTN 12,000. Berapa semuanya? PTPTN 6 bilion ringgit. Kita batal 1 tahun. Oh kita bankrupt apa? Hasil apa mana? Hasil minyak yang berapa sampai 160 bilion. Kalau 6 bilion bankrupt, hampir ngaji. Ya. Beli cincin tak bankrupt. Curi duit lembu tak bankrupt. Ambil tanah orang tak bankrupt. Ini dia. Itu yang ketiga saya nak kata nak beli kereta. Orang kejar nak beli kereta, saya. Sabar tak. Pasal apa? Kalau belilah mahal sikit. Kalau lepas pilihan raya kita benar insya-Allah kita turunkan cukai ekses 20%, harga kereta dengan sendirinya akan turun. Tapi tak apa nak belilah boleh, tak ada masalah. Dan kita lagi belilah daripada kau mahal dia. Tapi kalau saudara insya-Allah doa. Sebab apa orang kata? Sebab kuasanya bukan membebankan rakyat. Saya ingat saya baca karya Muqaddimah oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun 450 tahun yang lalu. Dia tulis tentang masyarakat politik, ekonomi dan sosial Arab Utara dan yang Afrika Utara, dunia Arab. Dan dia kata, tanggungjawab kerajaan ini bukan bebankan orang. Berapa banyak hilang 1 tahun? Boros, tireh, rasuah. Siapa kata? Ketua Audit Negara. Bukan saya kata. Mahfuz kata. Ketua Audit Negara. 1 tahun rasuah, boros, tireh daripada kerajaan, belanja kerajaan seluruhnya kurang-kurang 20,000 juta ringgit. Saudara, ini bukan cakap politik. Saya tengok saya kecil. Saya tengok saya. Ya pun tengok teringat video. Alam jatuh. Muka saya perut Mahfuz. Ada politik sebenarnya dunia no. Tapi tak apa, saya tak kisah. Tapi sudah saya tengok tu. Saudara ingat kami setelah lalu derita begitu lama. Penjara 8 tahun. Kena pukul tengah mati. Telanjang pula. Diukur kemaluan. Dihina, diaib tiap hari. Sekejap Yahudi, kejap Kristian, kejap Amerika. Tadi di pejabat saya, Ketua Biro Politik Hamas dan Menteri Hamas, Menteri Kesehatan Sosial Hamas, mai jumpa. TV3 kata saya sokong Israel. Fitnah dia. Di pejabat saya pagi tadi mereka datang jumpa dan terang-terang. Dr. Wani Al-Amudi, Ketua doa. Ya Allah, kita mintalah kemenangan kepada saudara kita dalam pilihan raya akan datang untuk memimpin di sini. Takbir! Beza.
Tetapi saya nak beritahu sudah tengok betul. Kerana saya sudah tahu tubuh Haji Awang, sudah tahu tubuh Ning Aziz. Malah pemimpin Cina, baik dalam keadilan ataupun dalam DAP, apa bezanya? Bezanya, saya yakin orang kita setuju tak setuju pakai kapal kan, Kisian ke, Guan Eng ke, bezanya apa? Saya tahu dia tidak rasuah dan curi harta rakyat. Dan kita mau pemimpin yang bantu kita, yang bersih dan tidak rasuah dan bantu rakyat. Oh, Anwar kata, Anwar ini di Pulau Pinang sokong Lim Guan Eng. Yes, saya sokong dia. Saya ketua menteri. Kata ini saya bucah. Pukul 8 ke 9 malam di sana. 9.45 di Sebarang Jaya. Sebelah negeri sini. Sudah, saya sokong Lim Guan Eng di Pulau Pinang. Pasal apa? Pemerintahan bersih. Dia jaga lebih belanja 2 bilion ringgit. Dan sekali lebih 2.4 bilion ringgit. Ini negeri yang kaya. Ya, di atas negeri terkaya. Walaupun kebajikan turun kepada rakyat banyak. Oh, kamu sokong Cina? Ya, Cina. Tidak perlu. Negara ini berbagai kaum. Pulau Pinang, majoriti Cina. Hampir 68%, bukan agak 60%. Bukan Islam. Jadi ketua menteri dia. Saya dan saya kawan, saya pilih Guan Eng. UMNO pilih Johnny. Menang aku kan? Salah. Tapi sudah, saya yakin kita tidak akan berlangsoban. Saya beritahu kawan baik dalam keadilan, baik PLAS, baik DAP. Dalam perbincangan dengan pimpinan tiga-tiga parti. Saya nak pergi satu-satu. Nak janji banyak-banyak siapa boleh. Tapi saya nak beritahu satu. Kita tak akan izin mana-mana pemimpin salah guna kuasa dan curi harta rakyat. Kalau kita dapat satu, kita terkajang dia masuk penjara. Jangan diungkit. Saya tak peduli. Kalau kita di bagaimana, kita tak peduli siapa. Ini saja boleh atok negara lebih baik. Kalau tidak, jadi macam ini. Hilang 1 tahun 20 bilion ringgit. Ini siapa kata? Ketua wajib negara. Siapa yang ambil? Tak tahu orang kampung. Takkan ketua kampung. Yang ambil ini adalah pemimpin-pemimpin dan kroni. Saya buat baru ini satu laporan internasional, Global Financial Institute. Ini laporan besar tentang aliran wang keluar daripada negara. Berapa banyak wang haram, illicit funds outflow keluar dari negara 1 tahun. Malaysia tahun 2010 1 tahun berapa keluar? 190,000 juta ringgit. Ini bukan laporan saya, bukan laporan PAS. Ini laporan Badan Internasional yang kaji wang yang hilang daripada negara 1 tahun 2010. Wang disebut illicit funds outflow, wang haram. Wang haramnya apa? Wang rasuah, wang tipu, wang yang tak diistihad, wang curi balak, wang curi, wang judi yang tidak berlesen. Semua ini digabungkan yang tak rekod. Buat lari keluar. Wang rakyat. Berapa banyak? 190 bilion ringgit. Masih ada orang nak sokong UMNO dengan rompakan desak macam tu. Sudah tahu. Ini Dato' Seri Najib seorang pemimpin yang tidak ada ketegasan. Cakap seorang-seorang dia berani berdebat dalam TV3. Wah, kita cabar, kita perang. Ini tidak ada moral. Ini sampai jadi alat DAP. Nyano tidak layak. Hari-hari hang marah seorang-seorang. Ajak berdepan debat, hang lari. Kita tanya, Dato' Najib, kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Keuangan, kamu orang berkuasa, paling berkuasa dalam negara ini. Saya nak tanya,
Ratus 90 bilion ringgit laporan ini kata wang yang bawa keluar cara haram. Apa jawaban kamu? Sampai hari ini dia tak ada jawapan apa-apa. Sudah ingat layak orang itu. Seorang yang paling tidak dia betul kata buat kajian. Ataupun kita akan siasat. Siapa bertanggung jawab akan ditangkap. Wang dia wapak dikembalikan. Sebab itu orang Syah. Wapak sama apa? Kalau tidak pasal tak ada jawab. Tak ada negara di dunia yang boleh buat begitu. Di India, laporan yang sama, ratus bilion buat keluar dalam 10 tahun. Dia laporan dalam surat khabar India, The Great Indian Robbery, rompakan besar-besaran India. Di Malaysia, ada TV 3 lapor, ada utusan lapor, berita harian lapor, tulisan lapor. Kenapa saudara? Semua itu kepunyaan UMNO dan koloni mereka. Ini masalah. Kamu rompak 1 bilion pun tak ada laporan. Not important. Semalam saya buat kenyataan. Sepupu Muslah Aman, Ketua Menteri Sabah dan Menteri Luar Hanifah, didapati menipu 15,000 orang Filipina, orang-orang Islam selatan Filipina, mengumpul 900 juta ringgit, bawa pelari tak bayar balik. Kemudian dia lari balik ke Sabah, diberi perlindungan. Siasatan dibuat cari, kerajaan Malaysia tak bagi kerjasama. Presiden Norway Aquino, Presiden Filipina buat kenyataan. Saya kesal dan saya minta orang yang melakukan jenayah dan menipu rakyat kami diserahkan supaya kami teruskan siasatan dan buatkan pendakwaan. Ada Menteri Luar nak jawab? Ada Najib jawab? 2 kali saya buat kenyataan. Tadi saya buat kenyataan dengan media Filipina. Saya kata, saya tidak bersetuju dengan dasar kerajaan Malaysia yang melindungi penjenayah yang menipu 15,000 rakyat, terutama di selatan Filipina, orang-orang Islam. Dia tak boleh, dia tipu siapa pun tak boleh. Tapi kebetulan dalam kes ini, tapi dia beri perlindungan. Saudara, mana ada imej Malaysia ni rosak? Tolong selamatkan negara kita. Di Filipina orang tengok macam tu jijik. Saya nak pergi Indonesia 2 kali. Ya. Tengok yang Menteri Langan dulu ni, apa nama? Maidin. Bila kita undang Presiden Habibie datang, kemudian dia bagi ucapan, dia memang baik. Saya keluar penjara, dibedah di Munich, dan Habibie ada rumah di Munich. Saya keluar, dia bekas Presiden di Indonesia, dia dengan isteri dia, Warham Ainun. Dia jaga saya macam adik dia sendiri. Bila dia jaga di Munich, bukan saya buat pembedahan pinggang, marahlah orang kerajaan Malaysia. Aku belah pinggang orang jaga apa marah. Sudah tak masa itu aku bekas Agung Tuanku Jaafar dan Tuanku Najiyah pun pergi ziarah saya. Dan bila nak sampai di situ, dia tahu kerajaan Malaysia tak suka, dia tak payah piring dia. Dia pergi dan ada orang tu hidup saya di klinik di Munich. Tapi nak balik, nak tunjuk hasrat busuk hatinya orang UMNO. Dia cerca Habibie. Dia kata Anwar ni orang yang khianat bangsa dia, yang menjahanamkan negaranya. Jadi orang yang kerjasama dengan dia, termasuk Habibie, bekas Presiden Indonesia, sama juga. Dah protes sakat. Sampai Presiden Indonesia pun protes kerana keluar dalam utusan Malaysia. Sudah, pemimpin UMNO dah terlalu takabur, rompak sesuka hati. Jenayah dilakukan, diberi perlindungan. Saya nak beritahu saudara, selamat kelangkau kita. Tingkatlah balik martabat kita sebagai umat. Kita akan buat ikhtiar islah mastata' sedaya upaya kita. Dan oleh demikian, tanggungjawab kita ini
Saya tengok. Saya tak kata pas kata Anilah DAP tak penting. Penting. Tapi saya tengok kebangkitan rakyat. Ini lebih daripada diskusi. Dia maknanya satu kesan nak ubah kebaikan. Dia perlukan tiap tenaga kita. Jadi, di pokok senang sudah saya karena bukan dari parlimen tapi dewan-dewan dengan negeri. Dan seluruh kita kena buat sesuatu supaya bawa perubahan. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Reformasi! Lawan tetap! Mundur lalu melintang! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anwar Ibrahim dan terima kasih semua. Dan sudah sampai masanya kepada kita untuk balik terus bekerja untuk mengembangkan BN dalam hal nanti insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, drama yang Tuan sumbangkan pada malam ini